Ada lagi soalan lagi. Mana tak ada orang ni? Dekat sikit. Oh, that's good. Ini memang biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Dawud Nur Rakit, penaung MSL, yang berusia Tuan Haji Abdul Razak Jabir selaku pengulu MSL yang baru. Yang dihormati Saudara Muhammad Akmal Afiq, Presiden Lumsok. Yang berusia Saudara Muhammad bin Muhammad, pengarah program kita pada hari ini. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Nur Khairan Nordin, penceramah jemputan dari Education Malaysia London. Yang dikasihi barisan EJK, MSL dan Lumsok, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya sekali lagi pada tahun ini kita dapat mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul 1436 Hijrah dekat Komiti Malaysia Release benar memperingati junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebagai makluman, program yang diadakan pada hari ini adalah kerjasama antara MSL dan juga Lumsok. Hadirin dan hadirat sekalian, menadah tangan pohon perkenan agar majlis berjalan lancar. Al-Fatihah. Kita lapaskan apa dihajat, moga terpanjang. Bagi memberkati majlis pada petang yang penuh barakah ini, dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Samsul Jumari untuk bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lidina warhamhum kama rabbana shaghira waj'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal hayyat wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni na'udzubika minal 'adzabil qabr wa na'udzu bika min masih dajjal wa na'udzu fitnatil mahyan wal mamat. Allahumma inni na'udzubika minal ma'tam wal madram. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas-Mu, di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur
sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami. Kurniakanlah kepada kami apa jua ilmu-Mu, Ya Allah. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu, Ya Allah. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menghadapi segala cabaran-Mu, Ya Allah, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zul Jumari atas bacaan doa tadi. Semoga majlis pada petang ini mendapat keberkatan dari Yang Maha Mendengar dan Maha Pengasih. Jauh perjalanan, luas pemandangan, mencari ilmu merangkai rahsia. Muhammad Rasul Nabi junjungan menjadi tauladan umat manusia. Hadirin dan hadirat sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah yang terakhir. Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan merupakan rasul bagi seluruh umat di dunia. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW merupakan satu anugerah dan kurnia Allah kepada umat manusia untuk menunjuk jalan yang lurus dan benar. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita menghayati ceramah yang akan disampaikan oleh Abadi Ustaz Nur Khairan Nordin bertajuk Kepribadian Rasulullah SAW. Sebelum itu, izinkan saya membaca sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Yang seperti yang kita maklum, Ustaz bernama Nur Khairan Nordin berasal pada Kulai Johor. Malam tadi Johor menang Piala Semasir dan Ustaz. Telah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak, telah menetap di UK selama 2 tahun dah. Pernah belajar di UIA dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Sekarang bertugas sebagai atasye pendidikan bimbingan agama dan kaunseling. Dengan ini majlis mempersilakan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz untuk mencapai ceramah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilma wa rizqna rahma. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya hormati, terima kasih kepada pengurusi majlis. Terima kasih Ustaz Daud, Cik Razak Jabir, Ustaz Akmal, semua komite members yang telah menjadikan program pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya serta taufiknya kita dapat sama-sama hadir dalam majlis ilmu pada hari ini. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga hadiran kita pada hari ini akan dapat meraih kasih sayang Allah dan juga kita akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan ayah saya sekalian, tahun ini insya-Allah kita akan menyambut Maulid Rasul 2 kali. Jadi kalau ikut kalender biasa tu bulan Januari baru ni dan juga pada bulan Disember nanti. Jadi
kita mohon pada Allah semoga kehadiran kita lah pada kedua-dua event tersebut akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini saya nak berkongsi sedikit berkaitan dengan sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak bincang hari ini 5 poin saja. 5 poin saja. Kita boleh bincang 1001 cerita berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hari ini kita hanya ambil 5 saja. Dan semoganya ianya akan memberikan manfaat serta kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi bila saya sebut nama Rasulullah, maka kalau boleh kita banyakkan salawat kepada Nabi. Mungkin kita dapat berselawat 100 kali ataupun 200 kali, maka banyaklah fadilat yang kita akan dapat, yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Jadi poin yang pertama, kita nak tengok apakah rumusan para ulama berkaitan dengan peribadi Rasulullah SAW. Telah berkata Sultanul Ulama, iaitu Al-Is bin Abi Salam, di dalam kitabnya Bidayatus Suri fi Tahdir Ar-Rasul SAW, dia mengatakan bahawa tidak ada adab selain daripada adab dan tata tertib Nabi SAW. Tidak ada akhlak yang setanding dengan akhlak Nabi SAW. Mana-mana manusia yang Allah mahu berikan kebaikan kepadanya, maka diberikan taufik kepada orang itu untuk meneliti dan mengkaji akhlak Rasulullah SAW. Orang tersebut akan mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah supaya dia juga berpeluang untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW setakat yang dia mampu. Jadi ini rumusan para ulama berkaitan dengan akhlak Nabi SAW. Dan ini telah diakui bahawa akhlak Nabi memang tidak ada yang boleh menandinginya, sama ada yang sebelum ataupun selepas daripada baginda. Sebab itulah kita perlu belajar tentang sirah Rasul SAW ini. Dan sekarang ni kita tengok anak-anak kita dia lebih mengenali penyanyi, dia lebih mengenali pelakon, bahkan kartun-kartun pun dia lebih kenal daripada Rasulullah itu sendiri. Jadi dalam kesempatan kita, setiap tahun kita akan menyambut bulan Rabiul Awal. Jadi apalah salahnya kalau setiap bulan Rabiul Awal itu kita ambil kesempatan untuk kita kenalkan kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tentang ibadah Nabi SAW. Kerana manusia itu tidak mungkin dia akan boleh ingat semua perkara tanpa dia mengulang-ulang sentiasa. Walaupun kita faham sambutan Rasul ini banyak dispute di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tak boleh sambut, ada yang mengatakan boleh sambut, ada yang kata tarikh 12 Rabiul Awal adalah tarikh kewafatan Nabi, bukan lahirnya Nabi. Kita serahkan urusan itu kepada pakarnya, kan? Tapi yang kita nak faham bahawa pada bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa besar yang berlaku yang boleh kita ambil contoh daripada pribadi Nabi SAW. Betul firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang sangat kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapatkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi itu ada satu contoh ikutan yang terbaik, uswatun hasanah ataupun qudwatun hasanah. Perbezaan antara uswatun hasanah dengan qudwatun hasanah, qudwah ini ada pada Nabi dan juga bukan Nabi. Tapi uswatun hasanah hanya ada pada Rasulullah sahaja, dicontohi dan juga teladan yang boleh diikuti. Jadi bila Nabi minta contoh, apa sahaja yang Nabi buat itu boleh ikut. Apa sahaja. Sebab apa? Nabi adalah uswatun hasanah. Jadi Allah Ta'ala tidak akan menyembunyikan walaupun sedikit tentang pribadi Rasulullah SAW. Zahiran wa batinah. Apa sahaja yang zahir, apa sahaja yang batin akan boleh ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh lihat semua sekali. Mungkin apa sahaja yang didahului oleh Allah, para sahabat boleh melihat yang di luar. Di luar, cara Nabi bercakap, cara Nabi berjalan, cara Nabi menguruskan pemerintahan, cara Nabi bertakbir, semuanya boleh dipahami oleh para sahabat dan mereka nampak. Tapi apa yang ada di dalam rumah, siapa yang nak tahu? Bagaimana kita nak mengetahui sifat Nabi, akhlak Nabi di dalam rumah? Maka di sinilah terletak hikmah
Nabi dibenarkan untuk berkahwin lebih daripada 4 orang. 4 orang. Walaupun ada orang yang fitnah Nabi seorang Nabi dia berkahwin saja, fitnah macam-macam, tetapi seorang ulama besar iaitu Syekh Dr. Ali As-Sabuni pernah menulis satu kitab iaitu Asy-Syubahat Haula Ta'arudi Zaujat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesamaran, keraguan di sebalik sekitar poligami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan satu persatu, menjawab setiap syubhat-syubhat keraguan-keraguan yang timbul oleh usul Islam terhadap apa yang Nabi lakukan. Jadi dalam nama isteri Nabi ni, siapa yang paling muda? Aisyah. Isteri Nabi yang lain ada yang tua kan, ada yang janda, ada yang berumur, Kenapa begitu? Sebab Nabi adalah uswatun hasanah. Bila Nabi uswatun hasanah, maka dia akan contoh dan ikutan. Jadi komunikasi Nabi tak boleh terbatas kepada satu-satu bentuk umur saja. Dan Nabi kena melalui pelbagai generasi, daripada yang muda sampailah yang tua. Maka itulah disebabkan Nabi uswatun hasanah. Kita ambil contoh Khadijah radhiyallahu anha, janda. Okey, kita itu dah lama sangat Aisyah masih muda. Budak isteri Nabi siapa lagi? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Berumur tapi cerdik. Orang yang cerdik. Nabi banyak pandangan dia. Dengan setiap bagi fatwa, Nabi akan gunakan pandangan Ummu Salamah. Kemudian Ramlah, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, anak kepada Abu Sufyan, ketua Quraisy yang menentang Rasulullah selama 20 tahun. Dia menentang Nabi daripada Nabi dilantik menjadi Rasul, sehinggalah Nabi Fathul Makkah, pembukaan Fathul Makkah. Nabi kahwin dengan anak dia. So Nabi melalui semua sekali. Kemudian salah seorang lagi adalah Maryam Qibtiyah. Pernah dengar Maryam Qibtiyah? Pernah dengar? Maryam Kiri pernah dengar? Maryam Kiri pernah dengar? Maryam Qibtiyah isteri Nabi. Isteri Nabi pun sama juga. So Nabi melalui semua sekali lapisan generasi supaya komunikasi tak terhad kepada satu golongan sahaja. Sebab itu Nabi adalah dikatakan sebagai uswatun hasanah, dan teladan yang baik. Jadi para ulama merumuskan tidak ada adab nak diketahui melalui siapa? Melalui isteri-isteri Rasulullah. Jadi segala yang zahir dan batin didedahkan oleh Allah supaya kita tahu bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah ketika dalam rumah juga di luar rumah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, keturunan Nabi. Okey, keturunan Nabi. Rasulullah SAW baginda berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS. Mungkin sebagian dari kita dah tahu dah sejarahnya, tapi kita ulang balik semula. Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri yang masyhur. Siapa dia? Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Daripada Siti Sarah lahir Nabi Ishaq alaihissalam. Daripada Nabi Ibrahim, daripada Siti Hajar lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Okay. Selepas saja Nabi Ismail dilahirkan, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Nabi Ismail hidup di Mekah. Nabi Ishaq kekal hidup di Jerusalem bersama dengan ibu dia. Maka daripada keturunan Nabi Ismail, maka lahirlah bangsa Arab yang berada di kota Mekah. Okay. Daripada Nabi Ishaq, maka lahirlah bangsa Bani Israel yang berada di Palestin. Jadi kedua-dua keturunan ini, keturunan Bani Israel dan juga keturunan bangsa Arab ini, kedua-duanya dia mempunyai sikap dan perangai yang sama. Dua-dua sama. Dua-dua bangsa ini kalau tak beriman, kalau jahat memang jahat sangat-sangat. Tapi kalau beriman, kalau baik memang baik sungguh-sungguh. Ya. Jadi daripada 2 keturunan ini, Nabi Ishaq dan juga Nabi Ibrahim, lahirnya Bani Israel dan juga lahirnya bangsa Arab, maka 4 Nabi diutuskan kepada bangsa Arab dan beribu-ribu lagi Nabi diutuskan kepada Bani Israel.
Bani Israel. Jadi menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, bilangan Nabi seramai 124,000 orang. Daripada 124,000, 313 dipilih sebagai Nabi dan Rasul. Daripada 313, 25 orang disebut dalam Al-Quran. Daripada 25 orang, 5 orang dipilih sebagai Ulul Azmi minar Rasul, Nabi-Nabi Ulul Azmi. Dan daripada 5 orang itu, 1 Nabi dipilih sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, iaitu ketua kepada Nabi dan juga kepada penutup kepada Nabi dan Rasul. Jadi kebanyakan Nabi datang daripada Bani Israel. Hanya 4 sahaja Nabi yang diputuskan kepada bangsa Arab. Pertama sekali adalah Nabi Shu'aib AS, yang kuburnya berada di Jordan. Kemudian yang kedua adalah Nabi Hud AS, yang makamnya berada di Hadramaut di Yaman. Yang ketiga adalah Nabi Salih AS, yang makamnya berada di Sinai, di Mesir. Dan juga yang terakhir sekali adalah Nabi Muhammad SAW, yang makamnya berada di Madinah Al-Munawwarah. Okay. Jadi oleh kerana ramainya Nabi diutuskan, maka Bani Israel ini mereka tidak menghargai Nabi-Nabi. Bahkan kebanyakannya dibunuh. Dan mereka ni suka membunuh Nabi, ya. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Mereka membunuh Nabi-Nabi tanpa sebarang alasan. Jadi sebabnya apa? Bila saja mereka bunuh satu Nabi hari ini, tiba-tiba selang seminggu, selang sebulan, selang setahun, Allah ilhamkan mimpi kepada salah seorang orang soleh di kalangan Bani Israel tentang berita kedatangan Nabi yang baru. Maka Nabi tersebut pun, orang tadi pun bermimpi, dia maklumkan, maka Allah turunkan Nabi yang baru. Sekiranya tengok Nabi yang baru ni tak best, dia kata, Nabi yang kita bunuh itu lagi best lah. Yang sekarang tak nak best, kita bunuh je lah. Kerja dia bunuh Nabi je lah. Dan kerana itu berlarutan sehinggalah zaman Nabi siapa? Nabi Isa AS. Nabi Isa AS. Jadi pada zaman Nabi Isa, ada 3 orang Nabi yang diturunkan serentak. Nabi Isa AS, kemudian Nabi Zakaria AS, dan juga Nabi Yahya AS. 3 Nabi ini diturunkan serentak. Dan ketiga-tiga Nabi ini juga mahu dibunuh. Maka sejarah telah menyaksikan bahawa Nabi Zakaria telah digergaji kepalanya. Kemudian Nabi Yahya telah disembelih kepalanya. Dan Nabi Isa hampir-hampir nak dibunuh. Tetapi dengan kuasa Allah, Allah telah mengangkat Nabi Isa naik ke langit. Jadi selepas saja Nabi Isa diangkat ke langit, maka mereka mengharapkan akan adalah Nabi baru dia akan sampai. Mereka menanti-nanti, menunggu, dan mereka tertanya-tanya, siapakah Nabi yang akan sampai ni lepas ni? Selepas diangkat Nabi siapa? Nabi Isa AS itu. Okey. Tapi Nabi yang dinanti-nanti tak muncul-muncul. Maka mereka membukalah kitab Nabi Isa. Maka dia pun ceritakan balik apa yang Nabi Isa kata. Nabi Isa memberitahu bahawa aku ini hanya memberi khabar sahaja tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Ada 4 ciri yang Nabi Isa sebutkan. Pertama sekali adalah yub'atsu min tihama. Yub'atsu min tihama baina yadayhil qiyamah fi zahrihil alamah tazulluhul ghamamah. Ada 4 ciri, ya. Pertama sekali adalah yub'atsu min tihama, dilahirkan di Tihama. Okay. Yang kedua adalah baina yadayhil qiyamah, dekat dengan hari kiamat. Yang ketiga adalah fi zahril alamah, di belakangnya ada tanda-tanda. Dan yang keempat adalah wa tazulluhul ghamamah, dan dia bila dia berjalan sentiasa dipayungi oleh awan. Jadi bila orang-orang Yahudi ini dia melihat ada 4 tanda ni, jadi tempat pertama sekali yang dicari apa dia? Tihama. Tihama ni kat mana ni? Tak ada dalam peta ni. Sekadar ada dalam buku, dalam kitab saja kata Tihama. Maka mereka cari dalam Tihama. Mereka nak pastikan Nabi akhir zaman mesti turun di kalangan Bani Israel juga. Maka mereka mencarilah Tihama. Mereka pergi ke Mesir.
Tihamah maksudnya apa? Ada tihamah ni lah. Tihamah ni adalah tanah yang rendah, kering, tetapi subur dengan pokok tamar. Itu tihamah. Pokok yang rendah, kering, tapi disubur dengan pokok tamar. Mereka pergi cari lah tihamah ni. Pergi Mesir, dia tengok tanah yang subur. Sebab ada apa? Sungai Nil. Mereka pergi ke Syria pun tengok subur. Mereka pergi ke Jerusalem di Palestin pun sama juga, tanahnya subur. Maka mereka berkeyakinan bahawa tihamah itu adalah di Madinah Munawwarah. Masa itu bukan Madinah lah, nama di situ. Maka mereka telah berpakat untuk berpindah beramai-ramai dan duduk di Madinah pada ketika itu. Maka duduklah mereka beranak pinak di sana. Apa tujuannya? Nak pastikan Nabi akhir zaman mesti turun di kalangan Bani Israel. Jadi setiap orang yang bayi yang lahir itu, dia akan tengok mesti ada tanda dekat belakang. Dan mereka menanti selama 500 tahun. Maka lahirlah Nabi Muhammad SAW di mana? Di Mekah, bukan di Madinah. Maka kecewalah mereka kerana apa? Nabi akhir zaman yang lahir bukan daripada golongan Bani Israel. Jadi ketika Rasul SAW membawa bukti kenabian, sebahagian daripada mereka beriman dan sebahagian daripada mereka tidak beriman. Firman Allah, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah." Orang-orang Yahudi ini tidak berpecah belah ahli kitab ini sebelum datangnya bukti kesaksian bahawa kamu ada seorang nabi. Asalnya mereka bersatu, tapi selepas sahaja diperlihatkan bukti kenabian, maka mereka menjadi berpecah dua, ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jadi apa yang kita dapat iktibar daripada keturunan Nabi ini? Kita nak beritahu keturunan yang bagus ini datangnya daripada berdoa. Kedua-dua isteri Nabi Ibrahim melahirkan anak yang menjadi Nabi. Apa rahsianya? Kerana Nabi Ibrahim sentiasa mendoakan anak-anak dia. Dan doa itu dirakamkan dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan semua faham doa itu, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ini golongan yang mendirikan solat, dan juga demikian juga kepada zuriat keturunan. Jadi kalau kita nakkan anak-anak kita bagus, maka kena doakan zuriat kita. Bukan pada kita saja, kena doakan juga zuriat keturunan kita. Baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kepada siapakah Nabi diutuskan? Rasulullah diutuskan kepada siapa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan kerahmatan kepada sekalian alam. Dan inilah sebenarnya yang membezakan antara Nabi Muhammad dengan Nabi yang terdahulu. Allah menyebutkan Rasulullah sebagai Nabi yang diutuskan untuk merahmat kepada sekalian alam, tetapi tidak kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Kerana apa? Nabi yang terdahulu ini diutuskan untuk bangsa mereka sahaja. Kita ambil contoh lah. Nabi Daud alaihissalam. Dia diberikan mukjizat apa dia? Suara yang merdu. Suara yang merdu. Jika Nabi Daud membaca kitab Zabur, burung yang terbang pun boleh berhenti, air yang mengalir pun boleh berhenti. Memanglah mukjizat tu berlawanan dengan sains, tapi itulah mukjizat. Ibu yang mengandung pun boleh melahirkan anak. Ini cerita lah, bunyi dah sedap tu. Kita menyanyi tak ada air berhenti. Kita lah, sound system besar beli. Kita menyanyi tak ada air berhenti. Tapi Allah tak kata pun mukjizat Nabi Daud mukjizat rahmat sekian alam. Bayangkanlah kalau nak mujizat tu ada lagi sekarang. Mungkin kalau syukur dan dewan ni lah, kata ada 10 ibu selang pregnant, Nabi Daud baca je lah, misalnya 10 ibu datang tempat kita je, belum tempat lain lagi. Beritahu apa? Mukjizat itu bukan mukjizat sekian alam. Itu contoh Nabi Daud. Contoh lain Nabi Yusuf AS.
Nabi Yusuf Allah berikan dia apa? Mukjizat wajah yang tampan kan. Kecantikan Nabi Yusuf dikongsi oleh banyak manusia. Ini kehebatan dia lah. Tetapi Allah tak kata mukjizat dia ni mukjizat yang rahmat sekalian Allah. Sehingga kan mukjizat Nabi Yusuf AS ni kalau dia duduk sebelah orang yang tak cantik, orang yang tak cantik pun jadi cantik. Itu mukjizat dia. Kita cantik kita cantik kan. Cuba duduk sebelah orang tak cantik, jadi kita yang cantik ni bertambah-tambah lah cantik. Orang yang cantik kat sebelah tu bertambah-tambah dah susut nilai dia. Bila macam gitu. Bila Nabi Yusuf bangun, baru orang perasan, kau tak cantik punya. Ingat cantik sangat tadi. Baru perasan. Okay. Jadi sebabkan ada perbandingan itu, Nabi Yusuf cantik macam mana pun akhirnya terfitnah juga kan dengan isteri kepada pemerintah Mesir pada ketika kecoh Mesir masa itu. Imratul Aziz terpikat, anak ibu angkat dia terpikat dengan anak angkat dia. Tapi Allah tak kata siapa ni mukjizat Nabi Yusuf sebagai mukjizat rahmat segala alam. Okey. Yang ketiga contoh lain, Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah berikan dia mukjizat boleh memahami bahasa haiwan, bahasa haiwan. Dia boleh memerintahkan jin. Bahkan dia rekodkan dalam Al-Quran ketika tentera Nabi Sulaiman datang melalui satu lembah semut kan. Lembah semut, maka terdengarlah ketua semut bunyi tapak kasut askar-askar Sulaiman. Dan Sulaiman pun memahami bahasa semut tadi kan. Maka ketua semut memerintahkan, jom masuk, semua masuk, run for your life. Dia cakap macam tu. Masuk, simpan. Sebab apa kita semua dah Sulaiman bersama tentera senang lalu. Dan Nabi Sulaiman mendengar bahasa itu, maka dia arahkan tentera ikut lalu arah ini kan? Tapi Allah tak kata mukjizat Nabi Sulaiman mukjizat yang kekal, rahmat sekalian alam. Dan apa, dia tak beri ketenangan kepada orang. Haiwan semua tak ramai kena kan. Memang boleh memahami bahasa, tapi tak beri ketenangan kepada makhluk. Sesuai zaman pula. Nabi lain siapa lagi? Nabi Isa boleh hidup orang mati kan. Bayangkanlah kita menjaga suami kita sakit 20 tahun, dan mukjizat tu kekal juga sampai sekarang. Meninggal sekejap, lepas 10 minit bangun balik, kena jaga lagi. Macam tu 20 tahun tu okey dah tu kan. Ingat tak ada lah, kena jaga lagi. Allahu Akbar. 10 minit je bersyukur meninggal kan. Lepas tu kena jaga balik. Nak beritahu dah mukjizat tu bukan rahmat sekalian. Tetapi Rasulullah SAW dihimpunkan semua mukjizat terdahulu, dia berikan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Bezanya apa? Mukjizat Nabi rahmat sekalian alam. Rasulullah SAW berwajah yang tampan, yang handsome, kacak orangnya. Nak kulit Nabi macam mana? Kemerah-merahan, putih kemerah, bukan pucat. Putih kemerah-merahan. Jadi kalau orang kata Nabi ni muka hitam, bukan Nabi. Dia kena muka yang masuk mandang. Jadi orang yang melihat Rasulullah, maka dia akan jadi tertarik untuk masuk Islam. Itu cara dia lah, mukjizat Nabi. Dan berapa ramai orang yang mengkaji tentang Al-Quran, mengkaji tentang sifat Rasulullah kan, ramai masuk Islam. Bahkan kita sendiri pun kalau baca sirah Nabi pun kita boleh mengalir air mata. Bahkan kita bila berselawat dengan Rasulullah pun kita akan rasa sayu hati kita, rasa walaupun tak pernah jumpa Rasulullah, tapi kita rasa dekat dengan Nabi. Baik. Suara Rasulullah merdu. Merdu suara Rasulullah. Merdu macam mana? Bila dibacakan Al-Quran, hati orang yang keras boleh menjadi lembut. Rasulullah. Dibacakan Al-Quran kepada anak yang menderhaka kepada orang tua, maka kembali anak tersebut untuk mentaati orang tua dia. Kerana apa? Rahmatan lil alamin. Dan satu lagi kelebihan yang diberikan kepada kita ini, ada 5 ucapan yang diberikan kepada umat Muhammad yang tak diberikan kepada umat terdahulu. Pertama sekali adalah ucapan amin pada doa. Amin kan? Itu doa tu tak pernah diberikan. Yang kedua adalah ucapan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yahudi sangat cemburu kan kita mendapat ucapan ini. Sebab kita jumpa orang ni, kita akan minta Assalamualaikum, kesejahteraan. Marah macam mana orang tu kan. Kita tahu orang tua kita kan, bagi salam kat dia, sejuk hati dia kan, dia ingat marah.
Itu je lah jawapannya senang. Masalah tak selesai juga kan. Tapi nak bagi tahu kita boleh kontrol keadaan tersebut. Yang ketiga, lafaz azan dan iqamat diberikan kepada umat kita, kelebihan. Yang keempat adalah lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Diberikan kepada umat Rasulullah. Kemudian yang kelima adalah lafaz takbir hari raya yang diberikan pada tahun yang kedua Hijrah pada peperangan Ahzab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menangis sebab balik, kan? Sahabat Rasulullah menangis kerana apa? Merasai kebesaran Allah. Macam itu, kan? Kita menangis sebab tak boleh kampung, kan? Sebab tu apa ni, sebab apa menangis? Sebab boleh kampung, duit tak cukup. Itulah, baru sampai 2-3 hari nak balik dah. Macam itu. Tak jadi rahmat dah tu. Jadi rahmat. Dia berikan salam, sejuk hati orang yang menerima salam. Dia berikan takbir, baca takbir hari raya, maka mengalir air mata kita. Apabila jemaah haji pergi ke tawaf di Mekah, kan, mengalir air mata. Kerana Mekah itu adalah tempat mengalirnya air mata, mengalirnya. Baik. Itu poin yang keempat. Poin yang ketiga, poin yang ketiga. Baik, poin yang keempat, Rasulullah SAW berada di Mekah selama 13 tahun, fokus pada akidah. Okay. Poin yang keempat ni kita nak tengok secara ringkasnya, apakah yang dibuat oleh Rasulullah SAW selama 10 tahun di Madinah. Okay. Kita pergi satu-satu. Mana dah 10 tahun kita faham dah apa yang Nabi buat kat sana. Lepas ni kita dah boleh pergi detail aja, kan. Pada tahun pertama hijrah, Nabi berhijrah lah. Walaupun Nabi berhijrah bukan bulan Muharram, Nabi berhijrah pada akhir bulan Safar masuk bulan Rabiul Awal. Itu Nabi sendiri. Tapi para sahabat dah mula hijrah dah pada bulan Muharram tu. So dia letakkan Salman letakkan bulan hijrah itu pada bulan Muharram. Dan kita merasakan bahawa Nabi hijrah pada bulan Muharram, kan? Tidak, Nabi tak hijrah pada Muharram, Nabi hijrah pada akhir Safar. Tapi para sahabat telah bermula lebih awal daripada itu. Pada bulan Muharram Nabi dah mula berhijrah. Okay. Jadi ketika Nabi berhijrah, Nabi bina masjid, Nabi mempersaudarakan umat Islam, Nabi membina negara Islam, sehinggalah masuk tahun yang kedua hijrah. Okay. Tahun yang kedua hijrah, pada bulan Muharram, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Bila dia tanya, puasa apa ni? Nabi tanyalah, wahai orang Yahudi, kamu berpuasa apa ni? Pada 10 Muharram, dia berpuasa pada 10 Muharram. Maka Yahudi tanya, Muhammad, kau tak tahu ke? Ya, tak tahu puasa apa ni. Inilah puasa hari Ashura. Kenapa? Hari kita menyambut kemenangan Nabi Musa AS atas Fir'aun. Hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dan umat yang beriman daripada bencana dengan Fir'aun. Maka kami berpuasa. Jadi Nabi kata, kerana itu kami lagi berhak untuk berpuasa. Maka Nabi wajibkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Pada hari Ashura. Itu pada tahun yang kedua hijrah, pada bulan Muharram. Kemudian pada bulan Syakban, pada tahun yang kedua hijrah juga, bulan Syakban, berlakulah pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke mana? Ke Mekah. Lebih kurang 16 bulan Nabi menghadap Baitul Maqdis, tetapi banyak kali Nabi SAW memandang ke langit, mengharapkan supaya wahyu turun, supaya ditukar kiblat daripada Baitul Maqdis pergi ke Mekah. Kerana apa? Di situ ada yang makam Ibrahim, di situ ada yang Baitullah. Jadi Nabi lebih selesa sekiranya kiblat itu dipatah balik, ditukar ke Mekah. Jadi pada bulan Syakban tahun yang kedua hijrah, maka berlakulah pertukaran kiblat. Kemudian pada bulan Ramadan tahun kedua hijrah, difardukan berpuasa dan berlakulah peperangan Badar Al-Kubra, yang mana tentera Islam seramai 313 orang dan 70 orang Quraisy mati dalam peperangan tersebut.
Pada tahun yang kedua Hijrah. Pada tahun yang ketiga Hijrah, berlaku perang Uhud kerana orang Quraisy hendak membalas dendam di atas kekalahan mereka pada peperangan Badar. Pada ketika itu tentera Islam seramai 1,000 orang. Kemudian pada tahun yang keempat Hijrah, tidak berlaku apa-apa, senyap-senyap. Mana tenang masa tu, tak berlaku perangan semua. Kemudian pada tahun yang kelima Hijrah, pada bulan Syawal, berlakulah peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq dengan tentera Islam seramai 3,000 orang. Maka masa itulah disyariatkan takbir hari raya itulah, takbir hari raya itu. Pada tahun yang kelima Hijrah, pada bulan Syawal. Kemudian pada tahun yang ke-6 Hijrah, pada 6 Hijrah, Nabi bermimpi telah pergi ke Hudaybiyah, dan pada tahun tersebut juga umat Islam tak dibenarkan untuk melakukan umrah. Maka Nabi dan para sahabat telah melakukan bai'atul ridwan, iaitu sumpah setia tidak akan kembali ke Madinah sekiranya Sayyidina Uthman tak dihantar balik ke Mekah. Tak hantar balik ke Madinah. Sebab Sayyidina Uthman dilantik oleh Nabi sebagai utusan ke Mekah, dan telah tersebar rumus mengatakan Sayyidina Uthman telah dibunuh, tapi sebenarnya ditawan. Maka telah Nabi melakukan bai'atul ridwan, bersumpah setia tidak akan kembali ke Madinah untuk memastikan Sayyidina Uthman dipulangkan semula. Dan sumpah tersebut Allah redha. Kemudian pada tahun yang ke-7 Hijrah, Nabi pergi ke Mekah untuk qada semula umrah yang tak buat pada tahun lepas kerana dihalang oleh orang Quraisy. Dan pada tahun yang ke-7 Hijrah. Kemudian pada tahun yang ke-8 Hijrah, berlakulah Fathul Mekah, iaitu pembukaan kota Mekah. Inna fatahna laka fatahan mubina, di mana Islam didaulatkan dan Islam disuburkan pada ketika itu di Mekah bersama dengan tentera seramai 10,000 orang. Kemudian pada tahun yang ke-9 Hijrah, Nabi SAW menghantar delegasi haji yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar ke Madinah untuk membawa umat Islam masuk Islam. Nabi duduk di Madinah saja, tunggu di Madinah. Nabi tak pergi sekali, tapi Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar untuk membuat delegasi haji untuk menunaikan masuk Islam. Kemudian pada tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi keluar dari Madinah dan menunaikan Hajjatul Wada dengan diiringi oleh seramai 140,000 jemaah haji. Pada tahun kedua Hijrah, peperangan Badar seramai 313, pada peperangan Uhud seramai 1,000 orang, pada peperangan Ahzab seramai 3,000 orang, kemudian pada Fathul Mekah seramai 10,000 orang. Masa Hajjatul Wada, Nabi buat haji kan sekali je kan, Hajjatul Wada seramai 140,000 orang jemaah. Kemudian pada tahun yang ke-11, pada bulan Rabiul Awal, maka Nabi telah ila Rafiqil A'la, Nabi telah wafat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tajuk berkaitan dengan wafatnya Nabi ini memang jarang dibincangkan dalam ceramah-ceramah Rasul. Banyak cerita tentang kepribadian Nabi, akhlak Rasulullah kan, tetapi berkaitan dengan wafatnya Nabi ini jarang disentuh. Jadi saya nak cadangkanlah nanti Rasul 12 nanti masa Rabiul Awal kan, panggil penceramah bagi tajuk siap kali kan, berkaitan dengan sirah kewafatan Rasulullah SAW. Kita nak tahu hidup Nabi, kita dah tahu dah. Kena tengok bagaimana kesedihan dihadapi oleh keluarga Rasulullah dan bagaimana Nabi berhadapan dengan sakaratul maut kan, ketika menjelang kewafatan Nabi SAW ya? Begitu. Jadi begitulah 10 yang Nabi buat pada tahun ke-11 Hijrah. Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Okey, tuan-tuan, itu adalah poin yang keempat. Okey, poin yang kelima yang terakhir sekali ya, berkaitan dengan ni, kita nak mengenal Rasulullah SAW. Makrifat kepada Rasulullah ya, makrifat kepada Rasulullah. Di sini ada lebih kurang 10 poin lah, di mana sempat saya catat lah, saya catat ni berkaitan dengan
makrifat kepada Rasulullah SAW. Baik. Pertama sekali adalah nama Salasilah Rasulullah SAW. Salasilah Rasulullah ni lebih kurang ada 21 ataupun 22 lapis. Saya tak ingat semua, tapi tuan-tuan boleh tengok balik daripada pertama sampailah Atuk Nabi last sekali itulah, kita nampak itu lapisan itu. Jadi kalau kita lihat kepada keturunan Rasulullah SAW, keturunan semua adalah keturunan yang mulia, yang mana semua salasilah Rasulullah SAW ini keturunan yang terpelihara, bukan daripada perzinaan langsung. Sebab Nabi bersabda, "Wulidtu min nikahin la min sifahin." Dia kata, aku ini dilahirkan daripada pernikahan yang benar, bukan daripada penjara perzinaan. Jadi kesemua keturunan Nabi itu dipelihara. Bukan seperti musuh Islam. Ada satu musuh Islam bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul ni nama perempuan. Dia kalau tak ada ayah, dia akan bin dengan mak. Maknanya bila bin dengan mak, dia memang tahulah ini anak yang tidak meraih pernikahan yang benar. Macam itu. Jadi dia tanya kenapa? Inilah nama mak. Abah mana? Abah tak ada. So kenapa bin dengan mak? Mak dia kena cerita. Kena cerita keadaan sebenar apa yang berlaku. Jadi kalau bin daripada mak ni, orang tahu dah, orang Arab ni kalau bin daripada mak, maknanya dia datang daripada penjara yang tak betul. Tak betul. Jadi keturunan Rasulullah SAW ini dipelihara oleh Allah dengan pemeliharaan yang benar. Okey. Itu yang pertama, keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua, nama dan juga gelaran Rasulullah SAW. Rasulullah ini bermaksud nama Nabi Muhammad. Apa makna Muhammad? Dipuji dan terpujilah. Yang dipuji dan yang terpuji. Walaupun orang Arab tahu maksud Muhammad itu terpuji dan dipuji, tetapi mereka tak menamakan anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Dan kalau kita lihat kepada lapisan nama-nama atuk nenek moyang Rasulullah, tidak ada seorang pun yang nama Muhammad di tengah-tengah itu. Seolah-olah nak menunjukkan bahawa nama Muhammad ini memang sengaja disimpan oleh Allah untuk diberikan kepada Nabi akhir zaman. Selepas hari Nabi dilantik menjadi Rasul, diberikan nama Muhammad, maka barulah ramai orang-orang menamakan anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Contohnya banyak generasi sahabat lah, Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Zakiyah dan sebagainya, ramai lagi lepas itu. Jadi seolah-olah nak beritahu bahawa nama ini sangat memberikan peranan yang penting. Waktulah kita kalau beri nama kepada anak-anak, kena beri nama yang baik-baik. Kan jangan beri nama anak yang menyebabkan orang rasa dia betul kan anak pada nama macam kan, Lush-bush betul lah nama anak dia. Tak kisah beri nama apa pun kan, tapi kena tengok juga. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia buka Quran dengan nama dia nampak, dia baca Quran dah sedap betul lah nama orang tu. Khusrin tu Khusrin tu rugi je. Sama nama Khusrin rugi, ya Allah Akbar, nama rugi. Siapa nama anak? Musyrikah. Musyrikah perempuan yang musyrik kan? Yang pernah syirik kepada Allah. Aku ada juga itu. Haman, Fir'aun tak adalah. Dia tahu nama tu perempuan yang tapi anak-anak yang baru ni, saya baca ada soal khabar dekat Malaysia, anak yang darjah 1 tahun ni kan memang nama dia paling panjang. Lebih daripada 4-5 kot. 4-5. Saya pernah discuss dengan ayah-ayah kan. Anak ni kalau nama dia 3 perkataan lah. Dia punya karakter tu agak menarik sikit lah. Contohlah Muhammad Farid Ridwan bin Din, betul lah. Nama ayah 3 huruf, nama anak 3 perkataan. Contoh kan. Tapi anak yang mungkin agak sulit lah, tapi bijak lah. Kita ni suka anak nakal daripada anak yang okey-okey yang begitu kan. Cuba bayangkan kalau anak kita senyap Ustaz, masalah kita betul lah, ambil dah anak nakal ni. Gitu. Ada juga gitu kan. So anak ni memainkan peranan dan nama tu memainkan peranan. Kita kadang-kadang anak itu namakan doa kan. Kalau baik panggilannya, maka baiklah anak kita insya-Allah kan. Baik. Kemudian gelaran Nabi adalah gelaran Al-Amin. Ya, Al-Amin.
Gelaran ini adalah gelaran yang sangat pelik kerana tak pernah wujud sebelum itu. Tidak pernah ada pun seorang bangsa Arab yang diberi gelaran dengan gelaran ini. Kerana apa? Zaman itu semua orang khianat. So tidak ada yang amanah lah. Tidak amanah. Zaman Rasulullah hidup, dia berikan kepada alamin, ramai yang khianat. Bila Nabi SAW menjadi Rasul dan mendidik para sahabat, ramai yang amanah dan ramai yang amanah, susah pula orang khianat. Di akhir zaman sekarang ini terbalik pula, ramai orang yang khianat, susah jumpa orang yang amanah. Kadang-kadang orang yang jadi amanah pun terpaksa jadi khianat. Sebab apa? Orang lain pun tengok taklah lebih baik kan, dia tengok juga lah pun jadi masalah juga. Jadi sifat amanah inilah Nabi telah ada, maka dia mendidik para sahabat. Maka lahirlah Sayyidina Abu Bakar yang hidup dengan penuh kerendahan hati. Kemudian Nabi berjaya mendidik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mempunyai pakaian 18 tampalan koyakkan pada baju dia. Kan pemerintah dunia tetapi apa? Hidup dengan penuh kerendahan hati dan juga merendah diri, merendah diri. Okey, itu yang kedua berkaitan dengan gelaran Rasulullah. Yang ketiga adalah perkara yang berlaku selepas kelahiran Nabi SAW. Antara yang berlaku ni kita pernah dengar lah, iaitu 14 lengkungan istana Kisra untuk kemudian terpadamnya api sembahan Majusi, dan juga ada gereja di sekitar Bahir Sawah yang runtuh, kan? Dan ini adalah menunjuk kepada petanda munculnya Nabi akhir zaman. Yuzhirahu ala dini kullihi, untuk dia nak menzahirkan segala apa yang daripada agama-agama lain. Ini agama lain. Sebabnya apa? Nabi SAW ini baginda dilahirkan, musuh-musuh Islam pun amat peduli tentang kelahiran Nabi. Ada seorang pendeta Yahudi, pendeta Yahudi. Dia ni seorang peniaga yang bekerja sebagai pendeta. Setiap malam dia akan datang ke Mekah, dan setiap malam dia akan pandang ke langit. Saja tengok langit, sebab dia tahu perkhabaran tentang Nabi akhir zaman ni. Maka dia datang, dia tengok langit. Pada satu malam dia nampak bintang ahmar, bintang merah melintasi langit. Maka dia bertanyalah kepada penduduk Mekah, ada tak siapa-siapa yang baru melahirkan anak pada malam ni? Dia kata ada, Aminah. Okey, Aminah. Dia kata, okey, baiklah Aminah. Jadi boleh tak kalau saya nak berjumpa dengan bayi tersebut, saya nak tengok. Maka dia jumpa dengan Nabi kita, pergi tengok. Dia tengok kaki, dia tengok tangan, dia tengok badan, dia tengok kepala. Dia pusingkan belakang. Maka masa itulah kan pengsan pendeta tersebut. Bila sedar sahaja, kan, ucapan sebelum dia kata apa? Zahabati nubuwatu min Bani Israel. Telah hilanglah kenabian daripada Bani Israel. Sebab di belakang tadi kita belajar tadi kan, di belakang Nabi ada tanda khatamun nubuwah, kan, untuk segala Nabi. Maka nak menunjukkan bahawa musuh Islam pun ambil tahu tentang Rasulullah. Kita orang Islam ni kalau tak ambil tahu pasal Nabi kita, malu kita lebih teruk daripada orang. Sebab itulah orang-orang sekarang ni mencari kesalahan Islam ini, kan, kerana dia peduli tentang ajaran Islam itu sendiri. Tapi kita orang Islam tak peduli tentang ajaran Islam. Bila orang Islam tanya soalan macam mana, kita tak ada jawab. Kita tak jawab. Okey. Itu yang ketiga berkaitan dengan Rasulullah SAW, apa yang berlaku selepas Nabi lahir. Yang keempat, tempat Nabi dilahirkan telah sepakat para ulama, kan, Nabi dilahirkan di mana? Di Mekah. Di Mekah. Kenapa Nabi tak dilahirkan kat UK ke, kat London ke, kat Leeds ke, contoh lah kan? Kenapa Nabi dilahirkan di Mekah? Sebabnya apa? Mekah itu ada rumah Allah. Maka Nabi nak mengajak manusia kembali kepada Allah. Dan juga Mekah itu sendiri adalah tempat yang ada khasais di ada keistimewaan dia. Di situlah tempat kita kata ni tempat mengalirnya air mata. Di Mekah kalau kita menangis, orang tak pelik kan? Tapi kalau masjid ni kita nangis seorang, orang tanya kita asal menangis. Betul kan?
Ada masalah ke? Suami lari ke? Ke awak dari rumah? Macam tu. Okay. Tapi kalau dekat Mekah, kalau kita pernah orang faham, itulah hubungan keakraban antara hamba dengan pencipta dia. Macam tu kan. Siapa yang pergi umrah, pergi haji, dia tahulah perasaan tu. Rasa dekat dengan Allah Ta'ala macam kita kan, bila ada masalah, solat kan lama sikit sujud kan. 2 minggu, lama. Dapat aja keputusan, distinction semua, lepas tu tak ada solat. 2 minggu sekali baru sembahyang lama kan. Sujud pun lama sikit. Quran baca 2 minggu sekali dulu. Setiap hari baca 2 minggu baca kan. Setiap bila solat baca surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, ya Allah, bagilah sudah peluk Yasin tidur ni. Minta supaya Allah tak baca dah peluk pun jadilah. Dan rasa gitu kan. Memanglah ada orang tanya saya juga, ustaz ada tak doa yang boleh bagi anak apa ni jadi soleh semua kan? Tak ada. Ayat Quran tu semua adalah doa sebenarnya. Kan kita boleh baca saja apa. Yang penting sekali adalah doa tu. Bukan ayat Quran tu yang kita baca, doa tu penting. Tapi kita baca Al-Quran supaya dipercepatkan doa kita. Faham? Dipercepatkan doa kita dimakbulkan. Betul kita ini tuan-tuan dan puan, kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah, ingat Allah masa senang. Allah akan ingat kita masa susah. Kalau masa susah kita ingat Tuhan, susah sikit lah. Jadi lambat lah. Sebab Nabi sendiri cakap kan, sesiapa yang ingat Allah ketika dia susah, sesiapa yang ingat Allah ketika dia senang, maka Allah akan ingat dia masa tengah susah. Tengah susah. Okay, right? Jadi tempat yang dilahirkan sepakat di Mekah kerana Mekah ni ada khasais dia, ada karakteristik dia yang tersendiri. Baik, yang kelima, Nabi dilahirkan sebagai anak yatim. Okay, Nabi lahir sebagai anak yatim. Nabi lahir sebagai anak yatim dan Nabi tak pernah merasai pun kesempurnaan sebagai sebuah keluarga. Kita sekarang ni ada ibu, ada ayah, ada anak. Mana lengkapnya mesti ada apa? Ibu, ayah dan juga anak-anak. Tak kisah anak seorang apa. Berkahwin tak ada anak belum lengkap lagi Tak ada anak, orang ada anak kan. Tuan-tuan kena ingat lah, orang yang ada anak tak pernah hidup senang tau. Kan, walaupun orang yang ada anak tu rasa yang tak ada anak kata wah kita happy kan, tapi rasa sedih sebab tak ada anak lagi kan. Tapi kena ingat orang yang ada anak dia tak pernah hidup tenang. Ini sakit, yang itu aku semua macam-macam masalah anak-anak kita ni kan, semasa tahap tu tuan-tuan kan. Tak payah tanya lah ibu-ibu ayah anak. Kadang kita rasa anak dia macam menyusahkan kita. Ya Allah, berusaha ke? Tak. Berusaha kalau kita mengeluh, ya Allah, bertuahnya anak aku ni, ya Allah, tolonglah ya Allah. Mengeluh lah tu kan? Cuba kalau kita biar anak kita, tak boleh juga. Okay? Jadi Rasulullah SAW hidup dalam keadaan anak yatim. Kenapa? Hikmah dia. Apa hikmah dia bila kita dapat, bila Nabi ni hidup dalam anak yatim? Pertama sekali adalah supaya Nabi ini mempunyai tawakal yang kuat kepada Allah. Itu pertama sekali. Yang kedua, bila menjadi anak yatim, maka dia akan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sekiranya dia menjadi anak yatim, dia tidak akan dimanjai oleh tangan-tangan manusia. Kemudian yang keempat, sekiranya dia menjadi anak yatim, maka dia tidak akan dipengaruhi oleh manusia-manusia lain. Kemudian yang kelima sekali adalah apabila kita mendapat apa-apa menjadi Nabi menjadi anak yatim ini, kelebihannya apa dia? Maka dia akan diadabkan oleh Allah. Nabi kata apa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dia mengadabkan aku adalah Tuhan aku dan Allah lah sebaik-baik memberi adab. Jadi dan dia sebagai motivasi sebenarnya kepada anak yatim bahawa walaupun tidak ada keluarga tapi kita boleh maju ke hadapan. Baik. Itu yang kelima berkaitan dengan Nabi dilahirkan sebagai anak yatim. Kemudian yang keenam, ibu susuan Rasulullah SAW. Ibu susuan Nabi ada berapa orang? Dalam sejarah ada 8 orang. Yang terkenal ada 3 orang. Siapa pertama sekali adalah ibu dia sendirilah, Aminah. Yang kedua adalah Halimatus Sa'adiyah. Dan yang ketiga adalah Suwaibah Al-Aslamiyah. 3 orang itu. Selain daripada itu adalah Barakah Ummu Aiman dan juga Atikah. Ada 3 orang yang bernama Atikah. So cukuplah 8 orang semua sekali. Okey, itu semua sekali. Jadi nak beritahu kepada kita bahawa bagi ibu-ibu yang
ada anak, maka penyusuan pada anak itu perkara yang sangat penting. Sangat penting. Kerana apa? Anak tadi ada terkesan dengan apa yang diberikan. Kita ambil contoh lah. Unta tu unta. Unta ni dia orang Arab sebenarnya makan unta kan. Dia makan daging unta kan. So dia ni sifat unta ni pantang menyerah kalah. Menyerah kalah. Betul lah bila bom di Syria, bom di Palestin kan, dia akan bangkit lagi mempertahankan hak orang Islam di sana. Okay. Orang yang makan orang non-Muslim banyak makan babi kan. So sifat kebabian memang ada. Memang ada kat situ. Orang Eskimo tu Eskimo banyak makan apa? Banyak makan ikan kan? Ikan ni tuan-tuan, kelebihan apa bagi, dia tak pernah belaga dengan orang. Dia tak pernah belaga dengan ikan. Sorry, dia tak belaga dengan ikan. Dia banyak dalam aquarium, banyak belanga, tapi dia tak melanggar ikan lain pun. Mereka ikan belaga dengan orang, belaga dengan ikan lain lah. Tapi ikan lain memang dia tak. Lepas tu mana ada perang dekat Eskimo tu, dia nak igloo je kan. Dia saya rasa tak ada pilihan raya kat sana pun, tak ada orang gaduh. Tak ada pilihan raya pun, selamat kat sana. Jadi anak ni perlu diberikan pemakanan yang betul, dan fitrah seorang bayi adalah diberikan susu spesial. Yang ketujuh, Nabi dibesarkan di kampung. Nabi dibesarkan di kampung. Kampung ni tuan-tuan, dia sangat baik untuk didikan kan. Bukan ada di kalangan kita ni yang duduk di bandar, ada di kalangan kita yang duduk di kampung. Jadi bila kita ni ada anak-anak yang dibesarkan di bandar, maka kita akan nampak karakter dia akan berbeza sikit dengan orang yang berada di kampung. Anak saya baru ni balik ke balik ke Kedah, tengok ayam rasa macam terwujud. Ayam pada jumpa kan, dia kejar ayam tu kan. Kat sini ayam tu dah siap sembelih kan. Tak pernah nampak ayam yang hidup kan. Bila balik tu rasa dia kan. Kucing pun dia kejar masuk. Kat sini nampak anjing susah orang kan. Susah alam tu anjing ada itu dia nampak. Jadi anak-anak yang dididik di kampung ni, biasa orang kampung ni dia nak menipu tak pernah sangat. Sifat kekeluargaan sangat tinggi, sifat kejujuran sangat tinggi. Jadi sebab itulah kita ni kalau sekali-sekala ada masa pergi kampung, tengok suasana di kampung macam mana kan, daripada kita duduk kat bandar. Dan Nabi SAW baginda dibesarkan, walaupun Nabi duduk di kota Mekah, tapi Nabi memahami jiwa orang kampung. Ada seorang sahabat Nabi bernama Zuhair. Zuhair ini orang kampung. Dia sebulan sekali, 2 bulan sekali dia akan pergi ke kota Mekah. Dibawa lah keledek ke kentang apa kan. Dia jumpa dengan Rasulullah. Zuhair ni lah. Jadi setiap kali dia pergi Rasulullah, kata Rasulullah ni ada barang-barang ni, ambil lah apa kan. Nabi kata okey lah, bagi aku ini, bagi ini. Nabi bayar, Nabi tak bisa dia free, tak ada. Kita orang bagi, ini free ke lah, free. Kita, Nabi tak. Nabi akan pilih pun Nabi bayar pada Zuhair. Satu hari dia datang, Nabi masa tu berada di masjid ataupun tak ada di rumah. Maka dia sampai, dia kata mana Rasulullah, Aisyah ada di rumah. Maka Aisyah kata Nabi tidak ada. Okeylah, kalau tak ada aku balik lah. Dia tak tinggal kat isteri dia. Kalau kita okeylah bagilah kat Rasulullah kan. Dia tak ada, dia simpan, dia tak aku nak berikan Nabi sendiri. Maka dia pergi pasar. Zuhair pergi ke pasar. Maka dia berniaga lah itu. Dan Nabi balik ke rumah, Nabi dengan Aisyah, dia kata, ya Rasulullah, sahibukum qad ata. Wahai Rasulullah, kawan pun dah sampai tadi. Nabi faham dah. Kawan yang itu ke? Yang itulah yang bagi makanan kat kita tiap bulan, 2 bulan sekali datang ni. Okey. Dia pergi mana tadi? Dia pergi pasar. Okeylah. Aku pergi pasar. Nabi pergi pasar, jumpa dengan Zuhair ni. Nabi mengintai daripada jauh, tengok Zuhair tengah berniaga dekat pasar tu. Maka Nabi pusing belakang dia kan. Nabi peluk dia sampai dia tak lepaskan diri dia. Peluk dia. Nabi ni kuat tau badan dia. Kan? Jangan ingat Nabi ni lembek tak. Rasulullah perang kan, pergi perang kan. Peluk
Maka dia kata, lepas siapa ni kan? Dia kata, Nabi kata, aku nak jual orang ni. Dia kata, siapa ni cakap macam ni kan? Kita dapat tak boleh, kemudian dia boleh tengok Rasulullah punya. Dia kata, yelah mentang-mentang lah saya ni orang kampung, orang nak jual saya ni. Nabi kata apa? Aku nak jual kau pada Allah. Dia kata. Dia suka. Maka suka dia buat kata, okey, dah habis niaga, datang rumah, kita minum-minum apa semua. Lepas tu apa yang ada tu bagilah dekat saya, nanti saya bayar balik pada saya. Macam itu. Nak menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memahami jiwa orang kampung. Kan? Yang mana mereka ni akhlak ni tinggi, maka kalau berbaik dengan mereka akan baik. Maksudnya kita tak pelik yang tuan-tuan ambil itu duduk kat bandar kan. Jiran sebelah tak tahu apa berlaku sebelah kita kan. Tak tahu. Dan kalau bila duduk di kampung, jiran yang baru tak sama-sama kita tak ada lupa pun. Mereka tahu. Ambil peduli apa yang berlaku tentang dia. Okay. Kemudian yang ke-8, lagi 3 poin yang kelas sekali sebelum kita tamatkan program kita pada petang ini. Nabi sebelum menjadi Rasul bertugas sebagai apa? Pengembala kambing. Jadi di sini nak memberi isyarat kepada kita, kalau kita nak menjaga manusia, kita kena menjaga kambing dahulu. Sebab tuan-tuan sebab kalau kita tengok kepada karakter haiwan kambinglah satu haiwan yang karakter dia sama dengan manusia. Tamak dia ada, panggil dia buat bodoh je, makin dilarang makin dia nak buat. Kita mari sini, makin jauh dia pergi. Dah duduk sini, dia pun tak mahu dia pergi balik. Kemudian apa lagi? Buat berajuk, ni kambing. Keras kepala pun dia. Jadi sifat kambing memang ada. Jadi Rasulullah SAW ini telah diuji oleh Allah, satu test. Kalau nak berjaya menjadi manusia, kan, maka adat resam manusia ini ada pada kambing. Maka belajarlah daripada haiwan tersebut. Kalau kita kalau tengok orang Arab yang punya kambing ni, macam mana? Dia tu macam kambing dah. Duduk dia bersama dengan kambing, dia boleh faham. Kalau hari ni kita tengok 20 ekor dia dengan kambing kan, tengah hari tu dia duduk kat atas bukit pula dengan kambing sekali. Dia tak monitor daripada jauh. Kita pakai hello, oi, turun. Tak ada, dia tak faham. Dia akan pergi sekali, masuk gua lah sekali. Tidur sekali dengan kambing apa semua. Nak memahami. Ni nak beritahu pengembala Arab bukan pengembala kita. Dia kat tempat kita tak jaga macam tu. Diikat aja, besok hilang kan kambing tu. Itu tempat kita. Tapi yang orang pengembala kambing, kalau orang Arab memang dia hidup macam kambing tu sendiri. Kita tahu bahawa kelebihan Allah berikan sekali kita kepada kambing. Tapi sekarang tak ada lah pengalaman tu. Kita belajar daripada sudut psikologi lah, manusia dan sebagainya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir sekali adalah yang ke-9, gambaran fizikal Rasulullah SAW. Kita boleh baca dalam kitab Syamil Muhammadiyah berkaitan dengan Nabi macam mana. Allah fizikalkan Nabi ini dengan fizikal yang sangat hebat. Di mana yang kita beritahu tadi, kulit Rasulullah warnanya putih kemerah-merahan. Kemudian suara Rasulullah serak basah dan percakapannya mudah difahami. Dikatakan kala munazira, sesungguhnya cakap itu memang jelas orang faham. Kita 10 kali ulang orang faham, tapi Rasulullah cakap sekali orang faham. So sifat fizikal Nabi ni adalah berian Allah kepada Nabi. So kita tak ikut. Contohnya kalau Nabi tak salah bahasa, kita jangan buat operasi nak salah bahasa, tak boleh. Memang Allah bagi dah. Tapi kita bolehlah cara nak makan, nak berjalan, kita boleh ikut. Yang benda-benda yang memang Allah fizikalkan Rasulullah, Allah berikan kesemuan kepada dia, kita tak boleh ambil. Itu kemudian daripada Allah Ta'ala. Okay. Kemudian yang last sekali adalah kesabaran Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan dikasih sekalian, orang yang paling sabar sekali di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Sebab Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul.
Bersabarlah kamu seperti mana bersabarnya Nabi-Nabi dulu asli. Ataupun Nabi kata, Allah Ta'ala kata, wasta'inu bis-sabri was-salat. Digabungkan sabar dengan solat. Mintalah pertolongan daripada Allah dengan bersabar dan juga dengan menunaikan solat. Sahabat sangat kagum dengan kesabaran Nabi SAW sebenarnya. Bahkan banyak dalam satu keadaan yang mana Nabi boleh menahan kesabaran dan para sahabat itu boleh nak pukul lagi orang yang berlahan dengan Nabi. Sebagai contoh, kita pernah dengar kan Nabi, ada Yahudi beri salam kepada Nabi kan, ya Muhammad. Dia kata apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Muhammad. Celaka kau, racun kau, macam sebuah asam tu racun boleh, celaka boleh, segala yang tak baik ada pada kau lah. Assalamualaikum ya Muhammad. Jadi siapa yang dengar waktu tu? Aisyah. Aisyah dengar suami aku kena mangan orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala laknat bagi kau. Kadang-kadang isteri lagi laju kan? Kita saja suami dia. So Nabi terkejut. Kata Aisyah, cakap apa ni? Cakap apa macam ni? Ya Rasulullah, you tak dengar ke tadi? Nabi kata, I dengar, I faham apa dia cakap. Tapi kenapa kau boleh diam aja? Aisyah, biarlah. Kan, memadailah dengan sebutan wa'alaikum. Apa-apalah kebaikan ke keburukan ke terpulang pada dia. Jangan dibalas dengan Jadi disitulah menunjukkan bahawa kesabaran Nabi SAW orang yang inilah Rasulullah, orang yang kita nak cuba ikut. Dan kita ni pun sebenarnya mendidik diri kita sebenarnya. Bila kita membaca sirah Rasulullah, bagaimana Rasulullah di rumah, bagaimana Rasulullah melayani isterinya, melayan anak-anaknya, melayan pengambilan negara, kan, semuanya adalah reflect pada diri. Jadi tuan-tuan dan ibu yang saya sekalian, alhamdulillah, sedikit sebanyak kita dapatlah manfaat daripada model kita pada petang ini. Saya mohon maaf hari ini kita hadir untuk sambutan Fadil Rasul. Walaupun kita tak fokuskan pada Rasul ini hanya pada bulan Rabiul Awal saja, tetapi kita menyayangi Rasulullah pada setiap masa. Dan kita hadir pada hari ini dengan kita fokus dengan ingatan kita kepada Rasulullah SAW. Dan hari ini kita datang dengan membawa pahala dan juga kita datang dengan ikatan persaudaraan. Inilah yang disebut sebagai rahmat Allah kepada kita lah yang kita meyakini bahawa yang mana Allah himpunkan kita pada hari ini kerana sayang kita kepada Nabi. Kalau tak adanya sambutan oleh Rasul, rasanya kita tak datang. Tapi kerana sayang kepada Nabi kita hadir pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Hari ini orang tak? Ada nanti ibu ada kan? Ramai datang hari ini. Dan kita datang pada hari ini pun sebab apa? Kita datang dengan datang yang berpahala. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah telah memurniakan kekasih hati iaitu Rasulullah SAW. Dan kita dapat merasailah nikmat Islam itu sampai ke hari ini kerana dengan jerih payah Rasulullah SAW. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita, dan kita berselawat banyak kepada Rasulullah supaya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengajar atas jumpa ini. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan juga kesilapan dalam penyampaian. Segala yang baik datang kepada Allah SWT. Sekali lagi saya mohon kepada Allah SWT. Semoga kita berjumpa pada lain keadaan insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramahnya amat berinformasi dan bermakna buat kita semua. Terima kasih diucapkan kepada Abang Ustaz Nur Khairan Nordin atas kesudian Ustaz menyampaikan ceramah kepada warga pada hari ini. Hadirin hadirat yang dikasihi, tidak lengkap sesuatu majlis ceramah jika tiada sesi soal jawab. Oleh itu saya membuka ruang, silakan tuan-tuan, puan-puan, muslimat yang mempunyai sebarang persoalan untuk tampil tadi. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Ustaz, nak tanya dekat last part of ceramah tu ada cerita pasal tentang Rasulullah SAW. Dia melawan kejahatan yang dia buat kat dia, ataupun dalam kata lain onar yang telah dibuat kepada dia,
dengan kebaikan. Jadi nak tahulah to what extent kan, sejauh mana kita kena bersabar dan macam mana kita nak balas kan benda orang buat jahat. For example, Charlie Hebdo tu sendiri kan, orang hina Rasulullah, hina Islam kan, hina yang berkaitan dengan agama. Jadi macam mana kita nak react? Macam mana kita nak respon? Adakah patut kita marah kan? Cerita. Okey, baik, Ustaz tu jawab berkaitan dengan apa ni kes apa tu Charlie Hebdo, memang kita marah kita marah. Tapi kita tengok kalau lah betul golongan yang buat tu datang tanya daripada orang Islam betul yang bukan ditaja mana. Kalau kita tak tahu siapa yang buat tu tau, sama ada orang itu memang orang Islam betul yang nak berbalas dendam ataupun orang Islam yang memang ditaja oleh pihak tertentu. Adakah perbuatan dia membalas balik itu dan akan apa? Dia bagi sebagai keadaan itu semakin baik. Tidak keadaan semakin bertambah teruk. Okey. Jadi apa yang kita buat yang diterima oleh bangsa sekarang di dunia ni adalah buat demonstrasi dan sebagainya. Itu memang diterima oleh semua orang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok siapa yang mentadbir dunia ni sekarang. Adakah Islam yang memerintah? Bukan Islam yang memerintah. Kalau kita buat tindakan, maka lebih cepat mereka akan ambil tindakan. Okey. Jadi di peringkat kita ini kan, Ustaz secara peribadi lah kan, kalau kita nak menahan kesabaran, tak nak orang dengki seperti mana yang berlaku sekarang ini kan, kita kena jadikan diri kita ni berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Itu saja. Macam mana Nabi berakhlak, jadilah seperti Rasul. Tunjukkan kepada mereka beginilah Islam yang sebenar, bukan dengan cara yang kita buat lebih teruk. Sebab dia akan jadi tanah, mungkin kata yang dia buat apa beheaded tu kan, beheading semua tu, gambar dia buat apa dekat studio semua kan, macam lah apa ni cerita semua kan. Nak beritahu orang Islam sendiri sebenarnya dia tak memahami Islam dan dia sendiri yang kena memahami balik apa yang dia kena faham. Sebab kita tak kenal Rasulullah, tapi bila memang Rasulullah tu dihina, kita melentik. Tapi lepas tu jadi apa? Kalau saya pernah pergi demonstrasi Palestin semua kan, kita marah pada Israel, lepas tu jadi apa pada orang Islam pada demonstration? Minum kopi, isap rokok kan, minum apa? Milo, Nestle kan, boycott minum tu masuk. Ambil tambah tenaga lepas demonstration. Tadi kan you demonstration tadi kan, apa cerita ni? Nampak tak? Bagi kita tak faham dari segi itu kan, konsistensi tidak ada. Dan konsisten, kalau nak kunci pun juga betul lah, tapi kita boleh bagi ada reason sikit untuk kan. Jadi penting sekali adalah kembali semula bagaimana Rasulullah mentarbiyah para sahabat. Dia akan balik semua itu sehingga akhirnya saya nak bakar semua sampai dulu. Sebab mereka boleh menggerunkan dunia dengan akhlak tadi kan, bukan dengan balas tak semua. Sebab di dunia ini yang mentadbir bukan Islam. Kemarahan kita, kalau kita nak marah, tengoklah sebuah diuji macam mana kan. Ujian dalam keluarga kita sikit tu berat kan. Bagi yang kes Charlie Hebdo, kita mampu menunjukkan akhlak kita saja kan. Masa menentukan, dan kita faham akan berlaku ruara sebelum berlaku kiamat semua, kita faham benda tu kan. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, tindakan kita adalah bagaimana cara kita hukum akhlak dengan akhlak itu. Dan dia sangat complicated lah. Sebab kalau kita salah cakap nanti kata menyokong Charlie Hebdo, kalau tak nanti kan kata kita apa ni promote perjalanan. Sebab sekarang ni bila kita bercakap kepada Islam, orang kata apa? Terorisme kan, semua teroris. Padahal kita nak menerangkan keadaan sebenar kan, tentang Islam berkaitan dengan kita tidak pernah menyakiti hati agama lain, tetapi mereka yang berpunca daripada kita. Tapi sebab Islam tak bersatu kan, kita akan nampak Islam pecah-pecah kan. Berlaku di France, siapa nak tolong orang Islam ke sana? Tak mahu tolong kan. Kita kat sini selamatlah, kita belajar scholarship marah JP kan. Tak pergi kan, kena foto pula, itu pula kita risau. So apa yang betul adalah perubahan secara total. Dan tagih Islam kuliah dipanggil perubahan Islam secara total dengan melalui cara apa? Kita tingkatkan akhlak dalam diri kita.
Jadi kalau tak nak musuh memusuhi kita, berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Itu mungkin jawapan masalah umum lah. Tapi dia balik pada jis yang asal tu lah, berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Okey. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, tadi kita bincang tentang sunnah Rasulullah, tapi kita tahu yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah orang kata bid'ah. So dan lagi saya golongan pelajar ni yang makin membesar ni, kadang-kadang kita confuse apa itu bid'ah. Kadang-kadang ada sebenarnya saya dengar orang kata bid'ah ni adalah benda yang Rasulullah tak buat, kita buat. Tapi ada juga saya dengar habis tu kalau kau pakai kot, pakai tie, bid'ah ke? So macam mana Ustaz? Soalan ni dah selesai dah, tak payah ceramah tak apa tadi dah. Tanya soalan bid'ah dah selesai dah, ceramah Maulid Rasulullah ini. Okey. Tak payah ceramah tak apa. Okey, isu bid'ah ni panjang sebenarnya Jadi saya nak, ini berdasarkan pada pengalaman pengalaman dan juga kefahaman saya studi dan belajar berkaitan bid'ah ni. Dulu pun memang setengah kita beranggapan sebab hadis Nabi itu kan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat, yang setiap kesalahan itu dalam. Baik. Para ulama telah mengklasifikasikan bid'ah ini dengan banyak cabang-cabang dia dan punya pecah-pecahan dia. Walaupun ada yang berpegang hanya pada hadis itu sahaja, dan ulama telah memecah-mecahkan dia kepada cabang-cabang yang lain lah, yang haram, ada yang sunnah dan sebagainya. Okay. Jadi bid'ah ni, macam mana Ustaz? Setiap benda yang Nabi tak buat, tetapi ada isyaratnya dalam Al-Quran, akan menghitungkan bid'ah. Okey. Seperti mana tadi, kalau kita kata pakai necktie kan, necktie itu adalah urusan keduniaan pakaian. Jubah Nabi adalah urusan keduniaan. Kita jangan nak kata kalau tak pakai jubah itu bukan sunnah, tak. Itu adalah urusan keduniaan, itu tak payah masalah. Okey. Jadi isyaratnya adalah yang Ustaz boleh kata adalah setiap benda yang ada isyaratnya daripada Al-Quran, tapi Nabi tak buat, maka itu bukan bid'ah. Contohnya macam mengumpul Al-Quran di zaman Rasulullah dulu kan, dibukukan, jadikan kitab yang bercetak itu. Nabi tak buat, tetapi atas diri sahabat kan tentang pemeliharaan Al-Quran itu kan, maka itu bukan bid'ah. Okey, itu sajalah, kita jangan besarkan. Sebab kalau kita perpanjang isu bid'ah ini, dia akan jadi satu prinsip. Kau mesti dengar apa aku cakap, dan kau jangan segala perbincangan tak ada dia macam ni. Dan pendekatan kita kepada isu bid'ah ni akan jadi keras, dan dia tidak meraihkan kefahaman masyarakat pada titik itu. Contohlah kan, Yasin, malam Jumaat, tahlil arwah. Ini adalah benda-benda yang kalau haram dulu dah haram dah, tapi masih dilakukan sampai sekarang. Dan adik-adik yang kadang-kadang membantah bid'ah pun, bila baca Yasin malam pun dia datang juga kadang-kadang nak Yasin aku rasa kan, mana dah kamu dapat doa dulu sekarang macam itu. Tak boleh macam itu lah. Jadi kita menunjukkan bahawa baca Yasin memang Nabi tak buat, tapi anjuran baca Al-Quran tu ada. Dan masyarakat kita selesa dengan baca Al-Yasin, maka adalah pegangan zikir di sendiri. Zikir sendiri. Dan kalau adik suka baca surat, baca surat. Tak apa. Takkan Ustaz kata bid'ah, baca surat Nabi tak buat, tak. Bacalah itu amalan kita. Dan masyarakat kita selesa dengan keadaan tersebut. Jadi jangan membesarkan benda ini, sebab dia akan menyebabkan kita akan berpecah. Sedangkan banyak lagi isu lain yang lebih besar yang kita kena fikirkan. Kalau nak berubah, bukan dengan cara keras, kan, dengan cara mendidik dan juga memberi pemahaman yang betul. Dan itu isu bid'ah. Okey Ustaz, boleh macam itu Kalau boleh diterimalah peristiwa itu. Sebab Ustaz pun dulu masa belajar memang banyak kawan-kawan macam itu kan, dan kita pun berjumpa dia kan, ambil pandangan. Pada mereka ada kebaikan, pada kita pun ada kelebihan, ada kebaikan juga. Kita share tak ada masalah pun. Sebab kalau boleh kita jangan melebarkan lagi jurang perbezaan tu kan, kalau boleh kita nak melakukan
kan? Sementara orang Islam itu bersatu ni kan, benda-benda yang kecil-kecil ni kita jangan besar-besarkan. Jadi sunnah Rasulullah, ada dia yakin dengan apa yang dia buat, pilih satu dia iltizam dengan itu, istiqamah dengan sunnah Rasulullah itu kan. Kalau ada melazimi solat duha, buat solat duha. Rasulullah pun buat, yang lain pun buat, itu iltizam dengan itu. Dan jangan sampai kita menafikan apa orang lain buat dan kita tak buat pun sebenarnya apa yang kita nafikan. Itulah antaranya lah yang boleh saya sebutkan. Okay? Ada lagi tak? Muslimat, soalan. Okey. Assalamualaikum. Jadi kita sebagai pelajar dekat Australia ni, yang kita sekarang ini tahu semua macam majoriti adalah non-Muslim sini. Jadi kita sebagai pelajar dalam gizi, apa nasihat atau tips yang boleh kongsikan sebagai seorang pelajar nak menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi? Okey boleh ni sebab kita nak menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW kan. Yang pertama ada kena menghafal dengan akhlak Rasulullah. Kalau mereka nakkan kontrol kita bantu. Kita bantu. Sebab kena ingat, walaupun mereka non-Muslim, tapi dia ada hak sebagai sahabat kita dan dia ada hak sebagai jiran kita. Kalau mereka meninggal, kita kena pergi ziarah, akan menghormati keluarga dia, walaupun mereka itu tidak seagama kita. Jadi segala yang Rasulullah dah tunjukkan, itu yang sebenarnya kita buat. Tunjukkan, dan jangan bincang isu-isu yang boleh sensitif lah. Jangan bincang isu jihad dengan dia. Oh jihad lah, orang Islam kita, orang benci kita, jangan. Dia kan dia takut lah, menjauhkan dia dari Islam sebenarnya. Cukuplah dengan dakwah jihad. Ada tunjukkan pelakon ni baik, ziarah dia, membantu dia dalam perasaan apa semua kan. Benda macam itu. Dia nak nonton bagilah, tak apa. Ustaz ambil contoh ada apa tu, satu pelajar kita di Ireland dia meninggal. Dalam kelas tu ada 7 orang je. Meninggal masih muda lah. Dia tak boleh bising-bising ni. Dia tak boleh bising. Dia tak dapat izin, dia akan pergi hotel. Dia akan makan ubat menenang. Ubat tu kalau makan kena dengar muzik je. Mana makan tu dia dengar muzik kan, tidur lah. Tapi malam tu dia makan betul tak kuat sikit. Dia beli kat internet je, tak beli kat doktor pun. Internet senang lah sekarang kan. Makan, dan dia dah bapak tu dah, dia kata mungkin malam ni malam terakhir dia kat sini semula. Kalau katakan dia tak sedar dalam 3 hari, duit atas meja ni dia dah siapkan, maka bayarlah untuk sewa hotel. Jadi dia makan malam tu, Allah izin dia meninggal. Nak bagi tahu, kawan-kawan dia sangat terkejut dengan dia kematian tu, dan kawan-kawan dia terdiri daripada non-Muslim orang semua ni, kan berjumpa dengan parent, beritahu kata anak dia lah orang yang banyak-banyak bantu orang dalam perasaan apa semua ni. Bahkan jawapan mereka 7 orang sama dalam perasaan ni. Jadi dia orang tanya siapa pergi nota ni, dia kata tak ada, kami buat sendiri. Tapi kawan kita yang Melayu ni lah arwah ni. Jadi dia doktor balik Malaysia masa tu. Jadi panel daripada Universiti Senate terpaksa Skype dengan dia, minta view kat situ. Dia kata tak, kami masing-masing buat sendiri. Tapi jawapan sama-sama, mana lah kami tahu. Betul kan? Dan akhirnya buang kes tak ada masalah lah, semua lepas. Kerana dia seorang orang semua selamat lah. Dia orang terakhir sekali lah yang diinterview oleh Senate. Kan nak beritahu bahawa kebaikan dia itu kan sampai pada dia. Orang Islam dan dengan parents dia memang adalah beradik ni yang paling banyak suka membantu orang adalah dia. Dan hikmah dia Allah ambil dia bukan Allah sayang pada dia. Dan dia nak menunjukkan bahawa dia dah mencerminkan Islam itu melalui kelakuan dia, cara dia berinteraksi dengan kawan. So adik-adik sebagai pelajar, buat dalam konteks pelajar, jangan ambil peranan sebagai masyarakat pula. Pergi demonstrasi, jom kita pergi seorang dia. Orang tak, adik-adik sebagai pelajar tunjukkan akhlak sebagai seorang pelajar kepada rakan-rakan yang bukan Islam, kepada jiran. Kan kalau jiran tu tak suka kita ramai-ramai kat rumah, kan janganlah ramai-ramai, kita fahamlah dia. Kan kadang-kadang kita punya apa ni, landlord pun tahu juga. Kalau 4 orang dalam rumah tu 4 bilik, 4 orang di rumah dia tak lebih daripada 5 orang tak bagi. Buat juga. Kan kita fahamlah mereka macam tu. Jadi akhlak kita tu sebenarnya yang memberi cerminan. Sebab sekarang ni kita tak naklah berdebat, tak naklah apa ni, cakap dengan orang, memburuk-burukkan orang, dengki-dengki.
kita nak bercakap dengan baik yang boleh lebih boleh memujuk orang baik. Itu yang kita nak sebenarnya. Dan cuba yang kalau kita bercakap dengan orang yang menengki dengan cakap dengan baik, mana lagi orang terima kita? Bahkan orang Muslim pun sekali ada masalah dia rujuk pada kita kan. Kita kenapa tak rujuk pada dia punya padri ke pada orang Muslim? Kerana dia percaya pada adik-adik yang ada adik-adik kebaikan yang mesti dia luahkan dan juga dia dapat dari sini. Okey? Macam itulah. Jadi bukanlah masalah kita meninggal awal tak. Tapi nak beritahu bahawa tugas kita sebagai pelajar ini kan, dalam konteks kita baru di luar negara ini kan, adik-adik kena faham culture di sini. So balik Malaysia nanti kena faham British punya culture, British heritage ni adik-adik kena faham. Jangan balik Malaysia nanti sama juga akan makan itu makan orang Melayu sama, keluar sama orang Melayu semua kan. Ada gitu juga kan. So belajar. So expert bagian heritage, British heritage culture dia, kita memahami dia supaya kita boleh gunakan itu kan. Kalau kita anak-anak kan, pukul 7 dah kena tidur kan. So rumah kita pukul 12 tak tidur lagi kan. Benda-benda itu yang kita nak belajar. So kalau ada dapat kebaikan daripada orang-orang kat sini, kita ambil. Masalah benda yang buruk tu jangan kita ambil kan. Yang tak baik tu kita tinggalkan, yang baik tu yang kita kan. Bahkan mereka akan berisik kita. Bahkan kita kena hormat apa yang mereka ada. Kalau mereka tak kira siapa-siapa hormat kita dia punya hak dia. Sebab negara kat sini kan negara yang bebas semua kan. Tak boleh dihalang apa. Tapi kita nak ada kita supaya mereka boleh. Sebab Ustaz pun ada pengalaman jiran kami Cina. Bila kita cakap pasal Islam, pasal makan halal apa semua kan, makanan halal apa semua, dia kata macamlah kau ni seorang masuk surga dan kau ni seorang orang Melayu yang apa, orang Islam yang paling baik dalam dunia. Tak, kita tak macam itu. Kita kata this is our rules, our regulation, and we have to fulfill all the requirements. Jadi bila ajak pergi rumah dia kata dia tanya kita nak beli daging kat mana. Nampak dia hormat kita kan. Kita baik dengan dia kan, buatlah baik kat kita. Dia kata beli daging kat mana, kita kata beli kat sini. Dia pergilah beli daging, sudu-sudu dia rendam dengan air panas tu, rendam dengan air panas, basuh dengan tu, periuk apa, goreng, minyak semua beli baru semua. Nak datang kita makan tak sampai lah sebab hari kan, mungkin dah 3-4 jam, tapi preparation tu 3 hari 4 hari bagi kat kita. Kerana apa? Kerana akhlak kita memberi kesan pada diri dia. Itu kan. Itulah yang Ustaz boleh jawab. Sebab menceritakan masa, saya akhiri ceramah ini dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, majlis diteruskan lagi dengan bicara penyampaian ceramah penghargaan kepada penceramah kita pada hari ini. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Abdul Razak Kabir Guru MPSL untuk menyampaikan ceramah kepada Al-Fadhil Ustaz dan pihak Al-Fadhil Malaysia. Sudah majlis sambutan Maulid Rasul 1436 pada hari ini. Saya mewakili pihak JK Sambutan JK MSL dan Nusok memohon ampun dan maaf andai tersalah bicara dan kekurangan sepanjang berlangsungnya majlis sebentar tadi. Seluruhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan apa yang kurang datang dari kelemahan kami sendiri. Semoga majlis yang berlangsung pada hari ini akan mengetuk rasa sedar hati kita agar sentiasa berusaha memperbaiki akhlak dan meneguhkan diri sebagai seorang muslim bagi menempuh arus kehidupan di dunia yang sementara ini. Sebelum kita menjamu selera majlis, mohon semua hadirin untuk diri untuk sama-sama berselawat ke atas Rasul junjungan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
Okey, tuan-tuan puan-puan boleh menjamu selera di belakang yang tepi.